guys, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai teori kontrol sosial. Untuk pengetahuan semua, teori kontrol sosial ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh Travis Harchi. Menurut beliau, teori ini sebenarnya memfokuskan individu terhadap teknik-teknik atau strategi untuk mengubah tingkah laku dalam menyesuaikan diri terhadap masyarakat. Bukan itu sahaja, orang muda sebenarnya mempunyai kecenderungan yang lebih untuk akur sekiranya mereka mempunyai hubungan yang kukuh dan kuat terhadap masyarakat. Jadi, hubungan tersebut mempunyai 4 unsur, iaitu pertama, unsur kepercayaan, yang kedua, unsur keterikatan, yang ketiga, unsur komitmen, dan yang keempat ialah penglibatan. Jadi saya akan jelaskan satu persatu mengenai unsur tersebut. Hubungan rapat ini sebenarnya dikonsepkan sebagai komponen emosi dalam ikatan sosial. Jadi misalnya, seseorang individu yang menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan, komuniti, ataupun mereka menjadi ahli-ahli dalam kelab-kelab tertentu. Hal ini akan memberi impak yang positif terhadap diri mereka. Jadi, perkara-perkara sedemikianlah yang akan menyebabkan pengurangan dalam berlakunya deviance. Okey, baik. Yang kedua pula ialah kepercayaan. Hubungan seseorang individu dalam masyarakat sebenarnya dapat diperkukuhkan lagi dengan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan moral. Namun begitu, semakin kurang kepercayaan sebuah masyarakat terhadap nilai dan moral, maka semakin tinggi kebarangkalian deviance akan berlaku. Yang ketiga pula ialah komitmen. Seseorang individu yang mempunyai komitmen yang kukuh dalam kehidupan sosial mereka berkemungkinan tidak akan terlibat dalam salah laku deviance. Hal ini kerana mereka sangat sibuk mengejar matlamat impian cita-cita mereka. Yang keempat ialah penglibatan. Menurut Travis, penglibatan ialah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti konvensional. Misalnya, seseorang pelajar giat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sekolah seperti PRS, pengakap dan sebagainya. Bukan itu sahaja, sekiranya mereka berada di luar, mereka boleh melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti keagamaan. Jadi, perkara tersebutlah yang menyebabkan mereka tidak akan terlibat dalam melakukan salah laku deviance. Okey, baiklah. Seterusnya ialah hubungan institusi dan delikuensi. Di sekolah, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan institusi, sosial dan kenakalan. Kita beralih pula kepada keagamaan dan delikuensi. Menurut teori, semakin kuat pegangan agama seseorang individu, maka semakin kurang kebarangkalian berlakunya delikuen. Okay, baik, saya akan memberikan 2 contoh dari aspek negatif dan positif. Dari aspek negatif, kanak-kanak yang dipaksa oleh ibu bapa mereka untuk ke gereja akan berasa marah dan memberontak dan akhirnya menyebabkan mereka melakukan tindakan ataupun tingkah laku delikuen. Manakala dari aspek positif pula, ramai kanak-kanak yang melakukan aktiviti keagamaan seperti mengaji, membantu orang di surau dan sebagainya. Kita beralih kepada teori ketegangan umum. Teori ketegangan umum ini sebenarnya berpunca daripada penyelidikan-penyelewengan yang cuba menjelaskan mengapa seseorang individu itu terlibat dalam salah laku deviance. Jadi terdapat 3 ketegangan yang telah dialami. Pertama ialah kegagalan untuk mencapai matlamat dengan betul. Yang kedua ialah menunjukkan rangsangan-rangsangan negatif. Dan yang ketiga ialah tiada rangsangan-rangsangan positif dalam diri mereka. Jadi, terdapat juga perasaan negatif yang wujud dalam seseorang individu yang menyebabkan mereka melakukan deviance. Pertama sekali ialah marah. Yang kedua ialah berasa kecewa dan depres. Dan yang ketiga ialah melakukan berasa tertekan dalam usaha untuk memperbetulkan tindakan yang sepatutnya. Okey, kita beralih kepada teori anomi. Teori anomi ini merujuk kepada masyarakat yang mempunyai matlamat untuk mencapai sesebuah kejayaan dengan cara yang betul dan sahih. Akan tetapi, masyarakat yang miskin dan mundur akan menggunakan cara yang salah sama ada dari segi kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Contohnya, mereka akan mencuri semata-mata untuk menambahkan sumber pendapatan mereka. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.
you.